warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. InsyaAllah kita dengar beberapa buah hadis mengenai taubat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. An Nabi Musa radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'u syamsu min maghribiha. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghulurkan tangan rahmatnya sepanjang malam supaya pendosa-pendosa pada waktu siang bertaubat, dan dia menghulurkan tangan rahmatnya sepanjang siang supaya pendosa-pendosa pada waktu malam bertaubat. Keadaan ini berterusan sehingga matahari terbit daripada barat. Selepas itu taubat tidak akan diterima lagi. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghulurkan tangan rahmatnya sepanjang malam supaya pendosa-pendosa pada waktu siang bertaubat, dan dia menghulurkan tangan rahmatnya sepanjang siang supaya pendosa-pendosa pada waktu malam bertaubat. Keadaan ini berterusan sehingga matahari terbit daripada barat. Selepas itu taubat tidak akan lagi diterima. An Safwan bin Assalin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla ja'ala bil maghribi baban araduhu masiratu 70 aman lit-taubah la yughlaqu hatta tatlu'u syamsu min qibalihi. Sayyidina Safwan bin Asal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu untuk taubat di arah barat yang lebarnya sejauh 70 tahun perjalanan dan panjangnya tidak perlu dipersoalkan. Pintu itu tidak akan ditutup sehingga matahari terbit dari arah barat. Pada masa itu kiamat sudah hampir dan pintu taubat telah ditutup. Sayyidina Safwan bin Asal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu untuk taubat di antara barat yang lebarnya sejauh 70 tahun perjalanan dan panjangnya tidak perlu dipersoalkan. Pintu ini tidak akan ditutup sehingga matahari terbit dari arah barat. Pada hari itu kiamat sudah hampir dan pintu taubat sudah ditutup. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang hamba selagi dia tidak mengalami ghargharah, yakni nazak. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat selagi seseorang hamba selagi dia tidak mengalami ghargharah, yakni nazak. Keterangan, apabila roh mula keluar daripada badan seorang hamba waktu nazak, maka sejenis bunyi yang dinamakan ghargharah akan keluar dari kerongkong. Selepas keadaan itu berlaku, tidak ada harapan lagi untuk hidup. Keadaan ini ialah tanda kematian yang terakhir dan pasti. Oleh itu, selepas tanda ini zahir, beriman atau bertaubat tidak akan berguna lagi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhta'a khati'atan aw adhnaba dhanban thumma nadima fa huwa kaffaratuh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah melakukan apa-apa kesalahan atau apa-apa dosa kemudian dia menyesal, maka penyesalannya itu merupakan kafarah terhadap dosanya itu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah melakukan apa-apa kesalahan ataupun apa-apa dosa kemudian dia menyesal, maka penyesalannya itu merupakan kafarah terhadap dosanya itu.
An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan dan pesalah yang paling baik ialah yang selalu bertaubat. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan dan pesalah yang paling baik ialah yang selalu bertaubat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min sa'adatil mar'i an yatula umruhu wa yarzuqahu Allah al-inabah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara tuah seseorang itu ialah umurnya panjang, dan dalam umur yang panjang itu dia mendapat taufik daripada Allah untuk sentiasa rujuk kepada Allah dengan ketaatan. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara tuah seseorang itu ialah umurnya panjang, dan dalam umur yang panjang itu dia mendapat taufik daripada Allah untuk sentiasa kembali kepada Allah dengan ketaatan. Anil Aghar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah. Sayyidina Aghar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Sayyidina Aghar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, kerana sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. InsyaAllah kita telah dengar beberapa hadis mengenai taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita untuk selalu bertaubat. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah.